Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama balik kitab kita Sahih Fiqh Sunnah karangan Abi Malik Kamal bin As-Saji As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Saji As-Salim. Kita muka surat 83 ni, jilid kelima muka surat 83, bab liwat. Sodomi, liwat. Jadi definisi liwat. Kata liwat secara bahasa merupakan masdar dari kata lata. Dalam kalimat disebutkan la tarrajulu wala wata. Laki-laki itu melakukan perbuatan qaulub yang mana kejahatan tersebut belum pernah dilakukan oleh seorang pun di muka bumi ini sebelum mereka la tarrajulu wala wata. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala tentang perkataan Nabi Lut AS. Ta'tunal fahishata ma sabaqum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Surah Al-A'raf 7 ayat 8. Adapun liwat menurut istilah adalah memasukkan kemaluan ke dalam dubur seorang lelaki atau perempuan. Perempuan lelaki pun panggil liwat belaka dah. Hukum sodomi. Zadul Ma'ad Radul Muhibbin Al-Hudud wa Ta'zirat. Para ulama sepakat akan keharaman perbuatan liwat ni dan bahawa hal itu termasuk perbuatan yang paling keji. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyebutkan hukuman kaum Lut dan malapetaka yang menimpa mereka di dalam 10 surah dari Al-Quran. Allah telah mengumpulkan sejumlah hukuman bagi kaum tersebut berupa menjadikan mereka buta, membenamkan rumah-rumah mereka ke dalam perut bumi, menghujani mereka dengan bebatuan dan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Di antara firman Allah SWT terkait hal ini adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia yang berbuat homoseks dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi isteri-isteri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Surah Asy-Syu'ara surah ke-25 ayat 165 hingga 166. La'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun fa akhadhathum as-sayhatu musyriqin fa'ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Allah berfirman, yang bermaksud demi umum Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Ketika matahari akan terbit, maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat 72 hingga 74. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut. Dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Dan diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Surah Hud ayat 11. Surah ke-11 ayat 82 hingga 83. Allah Ta'ala juga berfirman memperingatkan siapa sahaja yang melakukan seperti perbuatan kaum Lut itu akan ditimpa azab yang keras seperti yang menimpa mereka. Wa ma qaumul Lutin minkum biba'id. Sedang kaum Lut itu tidaklah jauh dari kamu. Surah Hud surah ke-11 ayat 89. Adapun dalam hadis maka terdapat riwayat terkait hukuman liwat sodomi dalam dua periwayatan. Pertama, ancaman yang keras bagi pelakunya iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Penjelasan terhadap hukuman bagi pelaku liwat ni sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtulul fa'il wal maf'ul bih." Tegakkanlah hukuman mati bagi pelaku dan dalam objeknya yang dibuatnya. Hadis hasan dari Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad dan selain mereka hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dan Al-Irwa.
Adapun terkait pelaksanaan hukuman bagi pelaku liwat, maka Nabi SAW tidak pernah memutuskan hukuman terkait perkara itu semasa hidup beliau. Sebab orang Arab tidak mengenal perbuatan itu pada masa beliau. Begitu juga tidak ada riwayat marfu' dan sampai kepada Nabi SAW terkait hal itu. Okay, hukuman bagi pelaku liwat. Para ulama fiqh memiliki dua sudut pandang terkait hukuman bagi pelaku liwat ni, sodomi ni. Pertama, tidak ada had, akan tapi pelaku liwat diberi hukuman ta'zir dengan dipukuli atau dipenjarakan. Ini merupakan mazhab Abu Hanifah dan Ibn Hazm. Adapun hujah mereka terkait hal ini iaitu sebagai berikut. Tidak terdapat dalam syariat tentang hukuman tertentu bagi pelaku liwat sehingga hanya diberikan hukuman ta'zir untuk menahan kemudaratannya terhadap manusia. Kerana perbuatan liwat sodomi tidak membuat darahnya boleh ditumpahkan yang dihukum mati. Ini pendapat itulah Abu Hanifah dan Ibn Hazm lah. Pernyataan mereka dapat dimantah bahawa dalam hadis terdapat penjelasan tentang had tertentu bagi pelaku liwat, iaitu dihukum mati sebagaimana yang akan dijelaskan pada tempatnya nanti. Syekhul Islam dan selainnya telah menyebutkan adanya ijma' kesepakatan para sahabat atas hukuman mati bagi pelaku liwatnya. Namun mereka berselisih terkait bagaimana bentuk hukuman mati yang diterapkan sebagaimana akan disebutkan pada tempatnya. Oleh kerana itu, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, pendapat orang yang menggugurkan had dari pelaku sodomi, pelaku liwat itu menyelisihi dalil dan ijma'. B. Hujah kedua ya. Perbuatan liwat sodomi adalah perbuatan intim pada tempat yang tidak diinginkan secara tabiat jadi manusia dah. Sementara itu, jika maksiat dilarang secara tabiat, maka cukuplah dengan larangan tersebut dari hukuman had. Sebagaimana halnya perbuatan seorang yang mentubuhi keldai, jenazah, hewan ternak dan semisalnya. Pernyataan mereka dapat dibantah bahawa jika kias ini dihadapkan dengan dalil dan ijma' para sahabat, maka kias tersebut rosak sama sekali dah. Di samping itu, kias yang mereka sampaikan itu juga rosak dengan adanya hukuman bagi orang mentubuhi ibunya, saudara perempuannya dan anak perempuannya, kerana secara tabiat manusia biasa boleh melakukan perbuatan tersebut, padahal hak terkait perbuatan itu merupakan hak yang terkeras sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dia panggil apa? Sumber baharan lebih teruk lah dah. Lebih teruk, lebih dahsyat dah. Hukuman pun sepatutnya lebih teruk dah. Lalu bagaimana mungkin boleh mengkiaskan perbuatan mentubuhi anak lelaki tampan yang tidak berjanggut yang mana fitnahnya sangat besar dengan perbuatan mentubuhi keldai atau wanita yang telah meninggal? Dengan demikian, ini merupakan kias yang paling rosak, karuk maruk kias ni. Faedah, para sahabat Abu Hanifah menjelaskan, apabila pelaku sodomi itu, liwat itu semakin banyak, maka pemerintah negara Islam berhak menjatuhkan hukuman mati kepadanya sebagai ta'zir. Tapi hukuman mati juga, tapi panggil ta'zir lah. Menakutkan. Okey. Yang kedua, diterapkan hukum had bagi pelaku liwat. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Akan tapi mereka berselisih dalam hal macam manakah bentuk had hukumannya dan tata cara penerapannya dalam dua pendapat. Pertama, dihukum dengan had zina, maka dipisahkan antara seorang muhsan yang telah menikah dengan selainnya. Ini merupakan mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat. Dua sahabat Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan ada ke? Dua orang sahabat Abu Hanifah tu. As-Sawri dan Al-Auza'i. Pendapat ini pula yang disampaikan oleh Ibn Musayyib, Atta' Al-Hasan, Qatadah dan Nakhai. Adapun hujah mereka adalah sebagai berikut. Ni. Riwayat pertama. Riwayat dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyan." Apabila seorang lelaki mendatangi mentubuhi lelaki lain, maka keduanya telah berzina. Hadis yang dhaif, riwayat Baihaqi, lihat Al-Irwa. Akan tapi riwayat ini dhaif tidak boleh jadikan hujah. Dalil yang kedua, kias perbuatan sodomi liwat ni atas zina seperti zina, bahawa pelaku kedua perbuatan itu sama-sama meletakkan kemaluan yang haram ke dalam kemaluan yang haram menurut syariat dan diinginkan oleh tabiat, sehingga hukumnya iaitu hukum had zina. Hal ini dapat dibantah bahawa kias tidak dapat dilakukan dalam hukum had menurut pendapat yang paling kuat, sebab hukum had hudud ditolak dengan adanya syubhat kesamaran. Seandainya kias boleh terapkan dalamnya sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang, maka dijawab, rujuk kitab Nahdlatul Autar ke Asy-Syaukani, bahawa dalil yang ada iaitu menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku dan objeknya secara mutlak merupakan kekhususan
Bagi keumuman dalil-dalil tentang had zina yang membezakan pelakunya antara bujang dan yang telah menikah dengan kewujudan bahawa dalil itu mencakupi pelaku sodomi juga. Sebab itu kias yang mereka sebutkan itu tetap salah. Dengan wujudnya dalil ada yang mencakupi hukum liwat. Sebab kias tersebut itu memang sudah salah penempatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu usul fiqh. Ni kata tak betul kias dengan zina dengan liwat ni. Ni Syekh ni lah jawab dia. Yang kedua, hukum had, hukum hudud. Hukum had bagi pelaku sodomi adalah dihukum mati dalam semua keadaan. Baik bagi yang telah menikah maupun yang bujang. Jadi merupakan pendapat Imam Malik, Ishaq, Ahmad dalam pendapat terkuat dari dua riwayatnya. Asy-Syafi'i adalah salah satu dari dua pendapatnya. Yang kedua, sahabat Abu Hanifah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Az-Zubair, Ibn Abbas dan sekelompok dari kalangan salaf juga berpendapat demikian. Adapun hujah mereka antara lain. Hadis riwayat Abu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma wajadtumuhu ya'malu 'amala qaum Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih." Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut. Nah, itu terlibat ke apa dah? Maka tegakkanlah hukuman mati kepada pelaku dan objeknya. Disasar oleh Ad-Diraq Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad dan lainnya. Syekh Albani menilainya sebagai hadis sahih dalam Al-Irwa. Dalam hadis ini tidak diterangkan rincian terhadap pelaku yang telah menikah atau belum menikah, sehingga hal itu menunjukkan hukumnya bersifat umum. Jadi hukuman mati berlaku. Tak kira baru nikah kau, lepas nikah kau. Hukum liwat ni kena hukum bunuh. Ikut pendapat ketiga ni lah. Hujah kedua. Hal itu merupakan ijma' kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka bersepakat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku liwat. Akan tetapi yang diperselisihkan adalah tata cara hukuman mati tersebut dilaksanakan. Yang ketiga dah. Pendapat ini selaras dengan kaedah syariat al-mutarridah min taghlis al-uqubat kullama taghallaz al-muharramat. Diberikan hukuman yang keras ketika perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan semakin banyak. Menyetubihi orang yang tidak diperbolehkan kerana keadaan apapun merupakan perbuatan yang haram yang lebih besar daripada menyetubihi orang yang dibolehkan pada sebahagian keadaan, sehingga hadnya lebih keras lagi. Nampak Syekh ni terima pendapat yang ketiga lah. Hukum mati saja dah. Tidak dikias dengan zina lah. Kita tata cara pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku liwat. Pendapat yang paling kuat adalah pelaku liwat dikenai hukuman mati, baik seorang yang telah menikah muhsan maupun masih bujang lagi. Pendapat yang paling kuat adalah menghukum mati pelaku liwat dengan cara dirajam, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama. Dan dasarnya adalah dalil sebagai berikut. Pertama, Allah Ta'ala menamakan liwat sodomi dengan perbuatan keji, sebagaimana dalam firman-Nya, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yakni homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Surah Al-Ankabut, surah ke-9, ayat 28. Allah pun menamakan zina dengan perbuatan keji, sebagaimana firman-Nya, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Isra, surah ke-17, ayat 32. Sehingga hukum had terhadap pelaku sodomi sama seperti zina kerana kesamaan sifat satu sama lain pada keduanya. Hanya sahaja pada kes liwat ni dia berlakukan hukuman mati pada seluruh keadaan, baik pelakunya telah menikah maupun masih bujang, berdasarkan dalil yang ada. Yang kedua, Allah Ta'ala telah menghukum kaum Lut dengan cara dirajam, sebagaimana firman-Nya, وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. Dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Surah Hud, surah ke-11, ayat 82. Jadi Tuhan sendiri pun macam rejeng lah. Dengan batu yang ada api ni tak? Ada. Batu dari api ni, dari tanah yang berapi terbakar ni macam rejeng lah. Ini merupakan pendapat Umar, Ali, Ibn Abbas dan sekelompok sahabat radhiyallahu anhum. Terdapat pula 3 pendapat lain dari para sahabat radhiyallahu anhum terkait tata cara pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku liwat. Iaitu pendapat yang seterusnya. Dilemparkan dari bangunan tertinggi yang ada di wilayah tempat pelaku liwat tersebut, lalu diikuti dengan bebatuan. Teruk sekali, dapat tepi kena batu lagi.
Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Secara zahir menurutku bahawa hal itu disandarkan pada penyerupaan dengan hukuman yang diterima oleh kaum Lut. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud." Dan maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Surah Hud, surah ke-11 ayat 82. Ini ikut ayat ni lah. Yang kedua, cara kedua, dinding dileparkan pada pelaku sodomi. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Dinding benda berat jatuh dah. Tipu atas orang pelaku liwat dah. Pendapat ketiga, membakar pelaku sodomi, pelaku liwat ni dengan api. Ini merupakan pendapat Abu Bakar, Ali dan Ibn Zubair radhiyallahu anhum. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan, pendapat yang kuat adalah menghukum mati pelaku sodomi dengan cara direjam. Sebagaimana telah dijelaskan, didasari bahawa berbagai-bagai cara tersebut terkandung dalam keumuman perintah tentang hukuman mati bagi pelaku, dan para sahabat radhiyallahu anhum pun telah melakukannya. Pelaku kejahatan ini dan orang yang mendekatinya perbuatan nista lagi tercela tersebut sangat-sangat layak untuk dijatuhi hukuman yang dapat menjadi pelajaran bagi orang yang mahu mengambil pelajaran. Pelaku liwat seharusnya disiksa dengan siksaan yang dapat menghancurkan syahwat orang-orang fasik dan durhaka. Maka sepantasnya bagi orang yang melakukan perbuatan keji kaum Lut yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun sebelum mereka untuk dikenakan hukuman yang keras dan berat, serupa dengan hukuman yang menimpa kaum Lut tersebut. Allah Ta'ala telah membenamkan mereka ke dalam perut bumi. Azab tersebut sampai kepada kalangan yang masih bujang maupun yang telah menikah di antara mereka. Naul Atar. Wallahu a'lam. Faedah, orang yang melakukan liwat dan orang yang menjadikan objeknya dihukum mati apabila keduanya telah balik. Jika salah seorang dari keduanya belum balik, maka ia dihukumi dengan selain hukuman mati. Mengikut pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatwa jilid 18 muka 334. Hukuman bagi orang yang bersetubuh dengan haiwan. Rujuk Al-Muhalla Ibn Hazm, Al-Mughni, Subulus Salam, Nailul Awtar, Ad-Da' wad-Dawa, Al-Hudud wa Ta'zirat. Okey. Hukuman bagi orang yang bersetubuh dengan haiwan. Para ulama bersih pendapat terkait hukuman bagi orang yang menyetubuhi haiwan dalam 3 pendapat sebagaimana berikut. 1. Dihukum mati sebagaimana pelaku liwat dihukum mati dalam keadaan apapun, baik dia bujang maupun telah menikah. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan pendapatnya disandarkan kepada kesahihan hadis tentang itu. Sesatu riwayat Ahmad dan Ibn Qayyim juga berpendapat seperti itu. Pendapat ini didasari oleh hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man ata bahimatan faqtuluh waqtuluha ma'ah." Orang siapa yang mendatangi haiwan menyetubuhinya, maka ditegakkanlah hukuman mati kepadanya, dan bunuhlah haiwan tersebut bersama-samanya. Dinyatakan sahih oleh Albani, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibn Majah. Dinyatakan sahih oleh Albani dalam Sahih Jami'. Para ulama tersebut mengatakan dikarenakan orang itu telah bersetubuh dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun, sehingga hukumannya adalah hukuman mati sebagaimana hukuman bagi pelaku sodominya. Haknya sama dengan hak zina, maka dibedakan antara pelaku yang masih bujang dan yang telah menikah. Ini hak qiyas dengan zina ya. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Basri. Dalilnya adalah qiyas atas zina dengan menghimpun bahawa keseluruhan dari keduanya melakukan persetubuhan pada kemaluan yang diharamkan dan tidak ada syubhat padanya. Telah berlalu pandangan beberapa ulama terkait had liwat. Yang ketiga, pendapat ketiga, diberikan hukuman berupa ta'zir dan tidak dikenai had atasnya. Ini merupakan mazhab jumhur ulama, di antaranya Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang lain, Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang lain, Ishaq, Asy-Sya'bi, An-Nakhai dalam mereka bahawa hadis tentang hukuman mati terhadap pelakunya dhaif di sisi mereka, sementara hukuman tertentu dimestikan, diharuskan padanya dalil yang tetap, yang qat'i, yang putus. Sementara di sini tidak ada dalil yang tetap, sehingga tidaklah ada had, hukum had baginya. Ini bagi orang yang bersetubuh dengan haiwan. Pendapat yang kuat mengikut Syekh Abu Malik ni, aku Abu Malik katakan bahawa kisaran hukum di sini atas ketetapan hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang telah lalu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang mensahihkannya maka lazim baginya untuk memegang pendapat yang pertama. Jika tidak, maka pendapat yang ketiga. Hadis riwayat Ibn Abbas tersebut telah disahihkan oleh Az-Zahabi, Asy-Syaukani, Albani, Baihaqi cenderung mensahihkannya, sementara Al-Hafiz
Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani tidak mengomentarinya sebagai hadis sahih seperti disebutkan dalam Al-Talkhisul Khabir. Dan hadis itu hasan menurutnya, sedangkan hadis tersebut dengan dhaif oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tahawi dan selain mereka. Rujuk Sunan Baihaqi Al-Talkhisul Khabir bersama Al-Mustadrak Al-Talkhisul Khabir. Naul author Syekh Sahih Al-Jami' Ad-Da' wa Dawa. Gitulah kita yang dirujuk ke babnya. Okey, lesbian pun ada. Al-Bughni dan Muhannad. Lesbian adalah iaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang wanita dengan cara saling memuaskan syahwat dan seorang bersenang-senang dengan selainnya, maka perbuatan ini haram menurut kesepakatan ulama. Hal ini didasari oleh hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru ar-rajulu ila 'aurati ar-rajuli wal mar'atu ila 'aurati al-mar'ah wa la yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid wa la tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahid." Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain, jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Dan janganlah seorang lelaki berada dalam satu kain selimut dengan lelaki yang lain. Dan tidak pula wanita berada satu kain yang selimut dengan wanita yang lain. Ada sahih hadis Muslim, At-Tirmizi dan Abu Daud. Telah terjadi perselisihan terkait hukuman pelakunya. Imam Malik memandang bahawa wajib dikenai hukum had, hukum hudud 100 cambukan atas setiap dua wanita tersebut. Dia berhujah dengan apa yang diriwayatkan secara marfu', "Idza atatil mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatani." Apabila seorang wanita mendatangi menutubi wanita yang lain, maka keduanya telah berbuat zina. Hadis dhaif, hadis riwayat Baihaqi. Akan tapi hadis ini dhaif lemah. Oleh kerana itu jumhur ulama memandang bahawa pelaku lesbian tidak ada had hudud padanya. Akan tapi wanita tersebut diberi hukuman ta'zir atas perbuatannya, kerana dia telah melakukan persetubuhan tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan yang lain, sehingga tidak ada had padanya, sebagaimana seorang lelaki berhubungan dengan wanita tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluannya. Inilah yang sahih, wallahu alam. Had qazah dia. Rujuk Al-Hudud wa Ta'zirat, lihat Fathul Qadir, Jawahir Al-Kilil, Nihayatul Muhtaj dan Kashful Qina'. Definisi Al-Qazah. Definisi qazah. Al-qazah secara bahasa bererti melemparkan secara mutlak. Melempar secara mutlak. Lempar maksudnya qazah ni. Terkait hal ini dia sebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Aniqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yam." Iaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Ada aniqdhifi itu qazah dah. Letakkanlah dia dah. Letak saja qazah ni. Para ulama fiqh berbeza pendapat terkait definisi qazah yang mewajibkan had di atas sisi-sisi yang saling berdekatan. Definisinya secara sempurna iaitu qazaf adalah menuduh orang lain melakukan persetubuhan zina atau menafikan nasab yang mewajibkan had pada keduanya. Tuduhan zina lah. Hukum qazaf menurut syariat. Tidak ada perbezaan pendapat di antara para ulama umat bahawa menuduh orang lain berzina diharamkan sepenuhnya. Bahkan termasuk salah satu dosa yang besar yang membinasakan. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Rotanlah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik. Surah An-Nur, surah ke-4 ayat 4. Allah Ta'ala juga berfirman, "Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil 'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'azim." Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang melengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Surah An-Nur, surah 4 ayat 3. Yang ketiga, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 hal yang merosakkan, yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 7 hal itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billah was-sihru wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat." Jadi menyekutukan Allah
sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina. Surah hadis sahih hadirat Muslim, An-Nasa'i dan Ibn Daud. 7 dosa besar ni. Pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiganya bunuh orang lah. Tapak lasanan. Yang keempatnya riba. Yang kelimanya makan harta anak yatim nah. Yang kelima. Keenamnya lari pada perang. Yang ketujuhnya tuduh qazaf lah. Itu dosa yang sangat besar dosa dia lah. Qazaf ditinjau dari orang yang tuduh. Qazaf terbahagi menjadi 2 jenis, iaitu pertama, qazaf yang dilakukan oleh suami kepada isterinya. Ini merupakan jenis khusus dari qazaf dan tempat pembahasannya pada bab li'an yang telah kita bincangkan sebelum ni. Telah berlalu penjelasannya secara rinci pada kitab perpisahan antara suami isteri dia. Bab li'an sebelum ni kita bincang dah. Yang kedua, qazaf kepada selain suami isteri. Ini merupakan topik pembahasan kita pada bab ini nah. Kita bincang ni qazaf orang lain lah, suami isteri kepada li'an lah. Syarat hak qazaf. Dari definisi qazaf sebelumnya dapat diketahuilah bahawa rukun-rukunnya ada 3, iaitu orang yang menuduh, orang yang dituduh dan tuduhan itu sendiri. Diwajibkan had qazaf atas pelakunya harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan setiap rukun-rukun tersebut. Pertama, syarat had qazaf ni. Syarat-syarat orang yang menuduh. Ibn Abidin, Fathul Qadir, Mughni, Muhtash, Ad-Dasuqi, Nailul Ma'arib, Al-Mughni dan Muhallaq. Ni kita kata fiqh dah. Disyariatkan bagi orang yang menuduh orang lain berzina yang mana diwajibkan had atasnya sebagai berikut. Pertama dia, syarat orang yang menuduh lah. Penuduh adalah mukallaf. Maksudnya seorang yang telah baligh dan berakal. Maka tidak ada had bagi anak kecil dan tidak pula seorang gila. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Rufi'al qalamu an thalath, 'anil na'imi hatta yastayqiza, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta yufyiqa. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang, iaitu orang yang tidur hinggalah ia bangun, anak kecil hinggalah ia bermimpi baligh, dan orang gila hinggalah ia sedar. Hadis sahih. Akan tapi anak kecil dan orang gila terkadang diberi hukuman ta'zir berdasarkan keadaan keduanya. Budak kecil pun kalau kita nak beri pengajaran boleh kita ta'zir, tapi bukan hukum hudud dah. Begitu juga orang gila dah. Penuduh, syarat yang kedua dah. Penuduh melakukannya kerana pilihan sendiri, bukan dia dipaksa dah. Tidak ada had bagi orang menuduh orang lain berzina kerana terpaksa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Rufi'an ummatil khatu' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkatkan catatan amal dari umatku, yakni kerana keliru, lupa dan terpaksa. Hasan. Macam-macam lah ni pun dah lopak. Hati lopak gapakan terpaksa dah. Jadi takut masuk jauh dalam takut. Macam-macam lah dah. Jadi benda tu kadang-kadang dimaafkan. Oleh sebab itu, kalau siapa tahap dia ni mengaku kena bunuh, memang sepakat lah dah. Tak mengaku kena bunuh. Ataupun bunuh anak beranak dia. Jadi dia kena paksa dah. Kedua syarat tersebut telah disepakati oleh para ulama fiqh akan keberlakuannya. Sama sahaja dalam hal itu baik lelaki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak, Muslim maupun non-Muslim. Di samping itu terdapat syarat-syarat lain yang mana para ulama bersisih pendapat terkait keberlakuannya. Untuk penegakan hukum had bagi orang yang menuduh orang lain berzina yang disebutkan pada poin berikutnya. Ketiga dia, syarat bagi penuduh. Penuduh mengetahui diharamkannya qazaf. Ini merupakan syarat bagi kalangan mazhab Syafi'i dan pertimbangan bagi kalangan ulama mazhab Hanafi. Dengan demikian tidak ada had bagi seorang tidak mengetahui pengharamannya lantaran baru memeluk Islam atau keberadaannya yang jauh dari para ulama. Orang asli ke pun lah. Aku Abu Malik katakan pokok syariat diputuskan dengan pertimbangan syarat ini. Hal yang serupa dengan ini telah disebutkan dalam pembahasan had zina. Zina apa serupa dah. Yang keempat, tidak ada izin dari orang yang tuduh. Ini merupakan syarat bagi kalangan mazhab Syafi'i. Dengan syarat ini maka orang yang menuduh orang lain berzina tidak dikenai had jika mendapatkan izin dari orang yang tuduh itu. Hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Rafi'i dari banyak ulama. Ini detail sangatlah, kita rasa cara dah. Dapat izin orang tuduh dia jahat dah. Yang kelima, syarat orang penuduh ni. Orang yang menuduh itu bukan orang tua bagi seorang yang tuduh. Sekiranya seorang ayah menuduh anaknya, maka tidak ada had hukumun hudud atasnya menurut jumhur ulama, di antaranya Abu Hanifah, Al-Syafi'i, Ahmad beserta sahabat-sahabatnya dan Ishaq. Ini merupakan mazhab kalangan Maliki. Mereka berhujah dengan dalil berikut. Pertama, firman Allah Ta'ala, Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 43.
Firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Surah Isra surah ke-17 ayat 3. Para ulama tersebut berpendapat tidaklah termasuk berbakti, tidak pula berbuat baik dan sikap sopan santun seorang yang menghukum ayahnya dalam hal qazaf. Jadi kalau ayah dituduh setamana pun tak boleh hukum hudud qazaf lah ya. Orang yang menyisi pendapat ini menjawab bahawa perkataan tersebut sangat keliru. Sebab di antara bentuk kebaikan dan bakti kepada keduanya adalah penegakan had hudud atas keduanya. Ada ulama lain batas pula. Kita ni saya ke mak pok ni bukan itu saja tak. Kita saya supaya hapus dosa dia. Jadi qazaf ni antara benda menghapuskan dosa. Alasannya kerana had merupakan hukum Allah yang mana sekiranya bukan hukum Allah, nescaya tidak wajib berbakti kepada keduanya. Maka gugurlah keterkaitan mereka antara ayat tersebut. Ini pendapat, jawab balik lah. Mungkin Syekh ni tak setuju pendapat ni, jawab lalu dah. Pendapat ketiga. Hujah ketiga. Kias gugurnya had qazaf dari seorang anak berdasarkan gugurnya qisas darinya terkait pembunuhan. Di mana seorang ayah tidak boleh diinjak kehormatannya oleh anaknya. Pengguguran kejahatan yang telah dilakukan pada anaknya mewajibkan digugurkannya terkait kehormatannya lebih utama. Demikian pula digugurkan had pencurian dari seorang ayah bila mencuri sesuatu dari anaknya. Hukum bunuh pun tak boleh. Kalau pok bunuh anak, ia tak hukum bunuh lalu dah. Begitu juga kalau curi, tak kerak tangan dah. Kalangan yang bersisi pendapat ini menjawab bahawa kias tersebut merupakan kebatilan di atas kebatilan. Sebab perkataan tentang pengguguran qisas dari orang tua bila membunuh anaknya atau tidak diberlakukannya hukuman potong tangan bila dia mencuri darinya bukanlah merupakan hujah. Dan tidak pula ditetapkan oleh dalil, tidak juga ijma'. Bahkan hudud dan denda merupakan dua kewajipan atas seorang ayah kepada anaknya. Kata kena hudud juga kan pahalnya. Aku Abu Malik katakan perkataan ini mesti ditinjau kembali dan dalil terkait hal ini telah tetap sebagaimana akan dibahas pada tempatnya. Umar bin Abdul Aziz dan Imam Malik ini merupakan pendapat dari kalangan Maliki, Al-Azra'i, Daud, Ibn Hazam dan seluruh kalangan Zahiri berpendapat bahawa seorang ayah dikenai hukum had lantaran menuduh anaknya berzina. Gitulah. Mereka berhujah dengan dalil berikut ini. Keumuman firman Allah Ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanat, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina. Surah An-Nur surah ke-24 ayat 4. Mereka berhujah lafaz muhsanat, perempuan-perempuan yang baik dalam ayat tersebut bermakna umum dan tidak dikhususkan sesuatu pun dari keumuman itu. Allah Ta'ala tidak berfirman kecuali orang tua kepada anaknya. Tak ada sebut dalam Al-Quran gitu dah. Ada kata Allah Ta'ala ingin mengkhususkan seorang ayah dengan pengguguran had darinya terhadap anaknya, nescaya dia menjelaskan hal itu. Ketika Allah tidak menjelaskan hal itu agar berhati-hati orang yang tidak memiliki hujah pada perkataannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidaklah lupa. Surah Maryam surah ke-19 ayat 24. Maka dengan hal itu benarlah bahawa Allah Ta'ala memberikan keumuman dan tidak mengkhususkan. Sebenarnya dia ingin menegakkan had atas orang tua terhadap anaknya dan atas anak terhadap orang tuanya. Jadi kalau anak tuduh ayah dia zina, ayah tuduh anak zina, semuanya kena qazaf kalau tak cukup saksi 4 orang dah. Pendapat mereka dapat dibantah dari keumuman ini. Keumuman itu dikeluarkan hukum seorang anak kerana bertentangan dengan firman Allah. Wala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak kedua-duanya. Surah Isra surah ke-17 ayat 3. Suatu yang menghalangi tegakkan hak lebih diutamakan. Mereka kata gitulah tak. Dia kata anak kena hukum hudud dah. Kalau tu dah ayah tu dah anak dah. Pendapat mereka gitulah dah. Firman Allah Ta'ala dah. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan menjadi saksi kerana Allah. Walaupun terhadap dirimu sendiri dan terhadap ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu. Surah An-Nisa surah 4 ayat 135. Allah Ta'ala mewajibkan penegakkan keadilan dan persaksian atas para orang tua sekalipun dan kerabat sebagaimana orang lain. Maka masuk jugalah ke dalam hal itu iaitu hudud dan selainnya dah. Saksi hudud termasuk dia kata berdasarkan ayat ni dah. Jadi tak kena maksudnya kena qazah juga dah. Jadi ayat tuduh anak zina kena qazah juga berdasarkan ayat ni dah.
Yang ketiga, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia berkata tidak ada pemaafan terkait hudud dan tidak pula sesuatu darinya setelah sampai kepada pemimpin kerana penegakannya termasuk sunnah. Ibn Hazm berkata ini merupakan perkataan seorang yang tidak mengetahui perselisihan. Hal itu merupakan hujah di sisi mereka. Padahal orang telah menyisihinya di sini kerana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan keumuman seluruh hudud dan tidak memberikan khususan kepada bapa lepas kalau tuduh qazaf pada anaknya. Yang keempatnya, had hudud ini merupakan hak bagi Allah, maka tidak menghalangi penegakannya walaupun kedekatan hubungan anak dan orang tua seperti had zina. Hujah mereka dapat dibantah ada perbezaan antara qazaf dan zina, iaitu had zina murni untuk hak Allah Ta'ala, tidak ada hak manusia padanya. Adapun had qazaf merupakan hak untuk manusia, maka tidak tetap bagi seorang anak atas ayahnya sebagaimana kisah. Masa kisah kita bicara, kalau anak benda pokok benda anak ni, lain sikit dia bahasa dia. Yang keenam dah. Mampu berbicara. Ini merupakan syarat bagi kalangan ulama mazhab Hanafi sehingga tidak ada had atas orang yang bisu. Ketujuh, menetap di negeri yang aman. Ini merupakan syarat bagi kalangan ulama mazhab Hanafi sehingga tidak berlaku dari orang menetap di negeri yang terjadi peperangan. Telah berlalu penjelasan masalah ini di awal kitab hudud. Adapun yang paling kuat bahawa had tidak ditegakkan atasnya negeri yang terjadi peperangan dan tidak pula gugur darinya secara keseluruhan. Akan tetapi ditunda hingga kembali ke negeri Islam ataupun dalam keadaan aman. Ke-8 dah. Memegang teguh hukum-hukum Islam. Ini merupakan syarat bagi kalangan ulama mazhab Syafi'i, maka tidak ada had atas seseorang kafir harbi. Sebab kerana ia tidak memegang teguh hukum-hukum Islam. Jadi dia tak boleh jadi saksi juga dah hukum hudud ni nak. Dan dia tak boleh kena hukum qazaf juga dah. Jadi gitulah. Kita pakai hak mana, dia tak jelas hak mana dah. Mana suai pakai pendapatnya. Jadi ikutlah pendapat mana. Kalau nak pakai pok kena, tak pakai kat dok dah. Dah. Okey, pendapat yang kedua dah. Perkara kedua, syarat-syarat orang yang tuduh. Disyaratkan pada orang yang tuduh ni maqzuf, yang kena tuduh zina tu dah. Yang diwajibkan had kerana tuduhan yang dilontarkan kepadanya dari kalangan lelaki maupun wanita adalah orang yang baik. Memiliki penguat syahid yang marfu' telah berdengar. Okey. Para ulama bersih pendapat terkait persyaratan seorang yang tuduh maqzuf yang bersumber dari persihan mereka terkait makna al-ihsan dalam firman Allah Ta'ala. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil la'inu fid dunya wal akhirati lahum 'adzabun 'azim. Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Surah An-Nur surah 4 ayat 23. Di antara mereka ada yang memandang bahawa kata ihsan atau muhsin, ihsan di dalam perkara menuduh orang lain berzina maknanya baligh, berakal, merdeka, Islam, menjaga kehormatan dari zina. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, maka mereka menjadikan kelima hal itu sebagai syarat bagi orang yang tuduh berzina. Jadi kalau tuduh orang yang tidak nampak memang seksi duk kelak malis sama, tak termasuk kali dia. Tak kena hukum qazaf nuduh ni. Di antara ulama juga ada yang menjadikan kata ihsan dengan makna al-man'u, yakni halangan, sebagaimana terdapat dalam bahasa Arab. Maka keadaan baligh, berakal dan merdeka tidak dijadikan sebagai syarat orang itu disebut orang baik. Ini merupakan pendapat Ibn Hazm. Dia berkata kerana anak kecil, orang gila dan budak terjaga dengan penghalangan Allah Ta'ala kepada mereka dari perbuatan zina dan dengan penghalangan keluarga mereka. Demikian pula dengan sifat menjaga kehormatan diri mereka dari perbuatan zina. Al-Hafiz dalam Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, sungguh ijma' telah mengeratkan bahawa hukum qazaf lelaki muhsan sama seperti hukum qazaf wanita muhsan. Aku katakan bahawa pengkhususan disebutkannya wanita dalam ayat tidak lain kerana menuduh mereka merupakan perbuatan yang lebih keji dan sangat tercela. Di antara ulama ada yang mengatakan sungguhnya ayat terkait hal ini bersifat umum, mencakupi kaum lelaki dan wanita. Ada perkiraan makna padanya dan orang menuduh para orang-orang baik. Ada yang mengatakan bahawa maksudnya adalah orang yang menjaga kemaluannya. Allahu a'lam. Dari sini terdapat kejelasan bahawa syarat orang yang tuduh berzina dan dia dikatakan sebagai orang baik, di antaranya ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih dipersisihkan dalamnya. Syarat yang telah disepakati, menjaga kehormatan dari zina. Disyaratkan pada orang yang tuduh bahawa ia seorang yang menjaga kehormatannya dari perbuatan keji yang dituduhkan kepadanya, baik ia seorang yang menjaga kehormatan dirinya dari selainnya atau tidak.
Maksudnya bukan hak seksi ke apa lah kita kata tak. Kita tuduh dia ni berzina. Kalau orang tu tak jatuh hukum hudud perempuan tu. Tapi orang yang penuduh ni tidak kena hukum qazah tu. Nah tak? Pasal kemungkinan besar tak ada dah. Dia nak seksi nak ke apa dah. Yang B, syarat-syarat yang diperlisihkan. Pertama, Islam. Jumhur ulama berpendapat bahawa disyaratkan kepada orang yang tuduh, yang dimaksud hendaknya ia seorang Muslim. Tidak ada had bagi orang menuduh seorang kafir berzina. Mereka berhujah dengan dalil firman Allah Ta'ala, Innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Sesungguhnya orang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina. Surah Al-Nur, surah 44 ayat 3. Tadi situ tu Al-Mu'min. Mu'minat dia, orang beriman lah. Mereka juga berhujah dengan riwayat yang disampaikan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu secara marfu'. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia bukanlah seorang yang terjaga kehormatannya. Al-Muhallaq karya Ibn Hazm. Kapi lah dah. Akan tapi Ibn Hazm berpendapat wajibnya had bagi orang menuduh orang yang menjaga kehormatan dari kalangan ahli kitab bila ia menjaga kesucian dirinya. Ahli kitab tak seksi ke apa kapul dah. Kena hukum qazah juga dah kalau tuduh dia. Pendapat Ibn Hazm dah. Yang kedua, baligh. Mesti baligh dulu. Penuduh dia nak. Orang kena tuduh dah. Tuduh budak kecil tak jadi bagai jugalah. Tak kena hukum qazah. Maka habis kita lah tak. Kita tidak sabit siapa-siapa pun. Yang tiga, berakal. Para ulama bersih pendapat terkait orang menuduh anak kecil atau orang gila. Al-Darqutni dan dia menyatakan bahawa riwayat tersebut mauquf. Dia tuduh budak kecil berzina atau orang gila berzina ni jatuh hukum qazah atau tidak dah. Jumhur ulama berkata tidak wajib had atasnya kerana orang menuduh anak kecil dan orang gila sekiranya pun benar mereka melakukan zina, mereka tidak dikenai hukum had. Sehingga tidak wajib atas orang yang menuduh itu sebagaimana tuduhan selain zina kepada seorang berakal. Tak wajib seperti tuduh orang yang berakal lah. Imam Malik berpendapat orang yang menuduh orang gila selain anak kecil, maka ia akan dicambuk juga. Akan tapi dia berkata terkait anak kecil yang berjimak dengan seumurnya, bahawa orang yang menuduhnya dihukum had. Lebih khusus bila anak itu sudah memasuki masa baligh, maka batasannya dengan mendapati aib dan semisalnya yang didapatinya. Adapun Ibn Hazm, maka ia berpendapat wajib dikenai hukum had atas seorang yang menuduh orang gila dan anak kecil berzina secara mutlak. Sementara jumhur ulama membantah dengan ringkasan berikut, bahawa seorang yang menuduh orang lain berzina tidak terlepas dari tiga hal. Boleh jadi dia seorang yang jujur, yang benar kejujurannya, maka tidak ada persisihan bahawa tidak ada had atasnya. Boleh jadi dia seorang yang mungkin jujur dan mungkin juga berdusta, maka tidak ada persisahan bahawa dia dikenai hukum had atasnya kerana adanya kemungkinan berdusta. Andai kata benar kejujurannya, maka tidak ada had atasnya. Dan boleh jadi dia seorang pendusta yang benar kedustaannya. Kalian mengatakan bahawa barang siapa yang menyebut tuduhan zina kepada orang gila atau anak kecil sungguh telah yakin kedustaannya. Maka sekarang hati menjadi tenang dengan mewajibkan had atas orang itu dengan keyakinan. Ibn Hazm ni penyebeli ayat dia kata, nak selesai cerita, bukan qazah berlaku lah. Tak kira gila, tak kira berakal, tak kira apa-apa, kira ambil hak asal lah. Kena berlaku tak. Tak kira lah apa dia tuduh budak kecil, tuduh orang gila ke. Kena hukum qazah berlaku dah. Mudah cerita dah, tak pening kepala. Sikit lagi. Yang keempat, merdeka. Para ulama bersih pendapat terkait orang yang menuduh seorang budak lelaki maupun perempuan berzina. Apakah ia dikenai hukum had ataukah tidak? Perbezaan itu terbahagi atas dua pendapat. Jumhur ulama di antara mereka adalah An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Atha, Al-Hasan, Az-Zuhri, Az-Za'i, Ats-Tsauri. Ini juga merupakan mazhab Abu Hanifah. Maliki, Syafi'i dan Ahmad mengatakan tidak ada had atasnya. Mereka berhujah dengan dalil berikut ini. Jadi mereka tuduh budak lelaki atau tuduh perempuan berzina. Budak lelaki atau perempuan, hamba lelaki atau hamba perempuan berzina, tak kena hukum had yang kata sini. Hujahnya pertama adalah dalil hadisnya. Hadis riwayat Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadhafa mamlukah yuqamu 'alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala." Barang siapa yang menuduh budak miliknya melakukan zina, maka akan ditegakkan had atasnya pada hari kiamat, kecuali memang benar kenyataannya seperti yang ia katakan. Ibnu Abidin Ad-Dasaqi, Al-Mughni dan Muhallaq. Maksudnya tak kenalah hukum had di dunia dan di akhirat baru kenalah. Mereka berhujah andai kata diwajibkan atas tuannya untuk dicambuk di dunia dan telah menuduh budak miliknya, nescaya akan disebutkan sebagaimana disebutkan hukumannya di akhirat. Hal itu dikhususkan di akhirat kelak tidak lain untuk membedakan orang merdeka dari kalangan budak. Adapun di akhirat, maka kepemilikan mereka hilang dari mereka dan mereka setara dalam hal hudud.
maka ditegakkanlah qisas bagi setiap orang dari mereka kecuali apa yang telah dimaafkan. Dan tidak ada keutamaan yang satu dari yang lain ketika itu kecuali dengan taqwa. Hadis sahih hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, perasaan adanya ijma' kesepakatan ulama bahawa jika seorang merdeka menuduh seorang budak berzina, maka tidak dikenai had atasnya. Ada ijma', ada kesepakatan. Pendapat ini mesti diteliti ulang lagi kerana seorang yang disandarkan terhadap riwayat yang sahih dari Nafi' berkata, ada riwayat sahih dari Nafi' bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang yang menuduh Walad, budak wanita berzina dengan orang lain. Dia berkata dikenakan hadnya ringan. Dinukil dari Fathul Bari dari Muhallab. Demikian pula Al-Qurtubi dalam tafsir, An-Nawawi dalam syarah Muslim, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughninya. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Hasan Basri dari kalangan Az-Zahiriyah, ulama mazhab Zahiri lah. Sanadnya sahih Hadrat Abdul Razak. Seorang budak yang ketiga, seorang budak lelaki demikian pula budak wanita tidak ada kehormatan baginya. Ni hujah mereka lah. Ibn Hazm mengatakan perkataan mereka tidak ada kehormatan bagi budak lelaki dan wanita, maka itu terkesan merendahkan. Sementara seorang mukmin memiliki kehormatan yang besar, tak kira budak hamba pun dah. Berapa banyak seorang budak lelaki yang lebih baik dari seorang khalifah Quraisy di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13. Semua manusia merupakan anak Adam. Tidak ada yang menjadikannya lebih sempurna di antara mereka melainkan akhlak dan agama mereka, tidak kerana keturunan maupun postur tubuh mereka. Jadi dapat disimpulkan dari yang telah lalu bahawa disyaratkan bagi orang tuduh berzina yang mewajibkan had atas orang yang menuduhnya. Di pendapat Ibn Hazm yang dia lawak lah. Jadi dia pun tak tarjih juga. Tapi kita tarjih lah. Kita anggapnya orang yang tengok dalil-dalil tu, orang perdeka tuduh orang berzina, orang hamba habdi tidak terus dikenakan hukum qazah lah. Tengok sini dalil-dalil tu ada lah. Banyak dalil tak dikira tuduh hukum qazah lah. Wallahu alam. Tapi dalil lain tak ada dah hamba habdi dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.